Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bersiaran hari ini, Minggu baru, hari Isnin. Kita kembali bersama dengan anda. Di Malaysia hari ini, temankan kami bertiga. Saya Hanif Miswan. Saya Animizati Rizki. Dan saya Ali Iskandar. Hari ini kita berada di hampir penghujung bulan Julai, 20 Julai 2020 dan di penghujung bulan Zulkaidah juga. Maknanya Raya Haji dah dekat lah. Ya, dalam kita bersiap sedia untuk meraihkan kedatangan Aidiladha ini, ada perkara penting yang harus kita terus ambil indah. Iaitu tentang situasi kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Betul, dan seperti yang kita tahu semalam 15 kes baru telah pun dicatatkan. Ianya adalah angka yang memang kita dah lama tak melihatnya, dua angka. Kan sebelum ni kita mencatatkan sifar, lepas tu satu angka untuk jangka masa yang agak lama. Dan selepas itu kita mencatatkan 2 digit iaitu 15 dan mewujudkan pula 3 kluster baru iaitu kluster di Kuching, di JT dan juga kluster di restoran Kuala Lumpur dan satu lagi di tapak pembinaan Sepang. Maknanya bila kita dengar tentang kluster ini, ianya adalah sangat dekat dengan sekitar kita. Kan Kuala Lumpur, Sepang dan mungkin di kawasan Kuching itu adalah antara yang merisaukan dan yang cukup dikhawatiri. Inilah yang dikatakan kita masih lagi belum menang, kita masih lagi belum pulih, kita masih lagi tak boleh seronok dengan keadaan ini. Walaupun persoalannya kita masih belum menang ataupun kita memang nak kalah di sana. Kan dan itu persoalan yang baiklah. Kita tahu beberapa negara yang telah kembali lockdown, telah kembali dengan perintah kawalan pergerakan. Maknanya kalau kita tidak jaga dan mungkin ada sebarang risiko-risiko tertentu yang dikatakan melihat membahayakan keadaan masyarakat, tidak mustahil untuk kita kembali kepada fasa PKP tersebut. Saya juga sebab bertanyakan khabar kerana ada rakan baik saya telah kembali ke United Kingdom kerana ingin kembali menyambung pengajiannya dan ketika dalam perjalanan kabarnya ketika di Heathrow Airport kan, lapangan terbangsa Heathrow, lapangan terbang tersebut mengatakan bahawa di sana seperti tiada orang sekalipun. Maksudnya mereka masih lagi dalam keadaan lengang di sana, tidak seperti biasa. Dan berbanding di Malaysia yang telah pun diberikan banyak sangat kelonggaran, di sana memang masih banyak kes. Memang berbezalah keadaannya, tetapi mungkin apabila kita berkata mengenai mentaliti untuk hidup dengan norma baharu ini, mungkin kita boleh kembali meneliti tentang bagaimana kehidupan kita di norma baru ini, sama ada kita masih mengamalkan kawalan kendiri tersebut yang setiap hari disarankan, ataupun sebab ialah termasuk kita sekali lah kan, kadang-kadang bila kita melihat keadaan di tempat umum ramai orang, di tempat rekreasi sekalipun ramai mereka yang ingin kembali berkelah seakan melepaskan geram tersebut. Apabila hampir 3 bulan tidak dibenarkan, yang kembali bermain bola sepak pun kembali bermain bola sepak. Ada SOP yang ditetapkan, betul, memang itu yang dicanangkan, tetapi tanya balik kepada diri kita sendiri selain daripada soalan Eli tadi, sama ada kita ni mematuhi atau tidak SOP yang ditetapkan ataupun kita hanya sekadar berkata di media sosial sahaja. Ini tak tahulah, barangkali sifat manusiawi lah kan, apabila kita diberi pujian, diiktiraf tentang bagaimana kita berupaya untuk mengawal penularan COVID-19 ini. Jadi apabila Malaysia dipuji dan sebagainya, dan perangkaan pernah dilihat sifar, kemudian 1 digit, kita rasa macam semua dah okey. Apatah lagi dengan istilah pemulihan pada PKP itu. PKP pemulihan kan. Jadi barangkali kita rasa pemulihan tu kita sudah semakin pulih. Walhal pemulihan tu kita perlu memulihkan. Itu tugas dan tanggungjawab kita sebenarnya. Jadi apabila berlakunya kes baharu dan juga 3 kluster ini, ia menyebabkan kita terfikir kluster ni kluster dekat kita, sebenarnya kata tadi kan. Ini kluster dekat dengan kita ni. Betul. Jadi bagaimana kalau sebelum ini PKP tempat ataupun premis banyak ditutup. Jadi kita terhindar daripada kawasan-kawasan ni. Jadi bila kata kluster ni, kita tak tahu dalam kluster ni berapa orang yang berada dalam kluster tu yang bergerak bebas. Berada bersama kita, kontak mereka tu. Itu harus kita ambil kira juga. Jangan kita kata ni di Sarawak tak apa, tak ada kena dengan kita. Yang di Kuala Lumpur tu, kan? Kedai makan tu yang disaring itu termasuk pengunjung 250 orang itu. Dan bayangkan mungkin ada itu yang dikatakan tadi, kawalan kendiri itu, adakah kita masih lagi menulis nama ataupun kita mengimbas QR kod tersebut ataupun tidak. Sebab kadang-kadang kita sendiri terlupa. Dan kadang-kadang premis tersebut juga seakan mengambil mudah perkara tersebut. Sekadar
menembak suhu saja. Betul. Ya. Itu yang menjadi persoalan. Tepuk dada tanya selera, adakah anda menjadi masyarakat yang bertanggungjawab setiap kali nak masuk premis itu anda sendiri adalah individu yang bertanggungjawab atas keselamatan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Tidak boleh bergantung kepada satu keluarga hanya satu QR code saja. Kita ada aplikasi MySejahtera yang mana di situ merekodkan setiap perjalanan kita. Itu adalah fungsinya. Jika adanya berlaku kluster baharu, ini yang akan membantu kita untuk meneliti di manakah pergerakan setiap individu. Jadi ada sebabnya kenapa kerajaan menyarankan kita untuk sentiasa mematuhi SOP, bukan suka-suka. Ya, betul. Hari ini telah membuktikan bahawa kluster baharu telah wujud di restoran Kuala Lumpur. Restoran mana? Jadi kita sendiri pergi, anda pun tanya diri anda pergi ke restoran, beli makanan dan sebagainya. Kalaulah anda pergi ke tempat yang sebenarnya itu terjadinya kluster baharu, itu sudah menyusahkan. Kan, kita sekarang mungkinlah dalam kalangan kita ni kita rasa sedikit lega kerana angka-angka ni tidak membabitkan diri kita ataupun orang yang kita sayangi. Betul. Ya. Hanya nak buka mata apabila satu ini membabitkan orang kita kenal atau kontak kita, barulah kita nak buka mata. Jadi langkah berjaga-jaga itu sangat-sangatlah penting. Ya, jangan kita hanya mencanangkan pengiktirafan dunia terhadap keupayaan kita, tetapi selepas itu kita alpa dan kita tidak ambil endah kerana kita dah hampir menjengah bulan Ogos. Betul. Yang akan menyaksikan sepatutnya PKP itu tamat. Tapi belum tentu. Ya. Jadi rentetan daripada apa yang kita kongsikan hari ini, satu juga perkongsian yang mungkin anda perlu ambil tahu tentang keputusan Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia tentang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang akan dilakukan pada hari ini jam 3 petang pada 20 Julai 2020. Apa agaknya yang akan diberitahu dan juga dikabarkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Mungkin juga pastinya ada kaitan sedikit sebanyak dengan meningkatnya jumlah kluster dan juga jumlah kes dan sebagainya. Ada satu kematian juga selepas kita catatkan lama tidak ada kematian dan ada kematian. Itu yang menyebabkan risau, khawatir. Ingatkan kita dah boleh bergerak bebas, tapi bila berlakunya perkara seperti ini, kami yang nak keluar pergi ke kerja pun fikir macam mana lah. Bayangkan, maaf sebelum sikit. Bayangkan jumlah kematian setakat ni dia berhenti di 121. Betul. Kan? Kemudian tiba-tiba berubah. Itu yang merisaukan. Apa yang saya ingin tekankan, mungkin ada ramai terlepas pandang, jumlah kes aktif tu kembali kepada 3 digit juga. Kan sebelum ni kita dah macam dah boleh kawal, dah semakin menurun setiap hari, saban hari semakin menurun. Bila ia menunjukkan tanda positif apabila jumlah kes yang sembuh lebih banyak daripada kes yang baru. Tapi sekarang kita harap dijauhkan, kita tak naklah, tetapi trend tersebut, kadar tersebut nampak seperti dah terbalik pula kan. Jumlah kes baru lebih banyak daripada jumlah kes sembuh, jumlah kes aktif dah kembali kepada 3 angka dan itu kes aktif dengan kebolehjangkitan maksudnya. Dan yang lebih membimbangkan adalah ketika kluster ini yang telah pun dikesan tidak menunjukkan sebarang gejala. Tiada gejala. Mereka hanya diuji kerana ada yang baru pulang dari luar negara, tetapi di Sepang tak silap saya yang diuji secara rawak oleh petugas kesihatan terdekat. Jadi itu menunjukkan bahawa kita masih lagi perlu berjaga-jaga. Bukanlah kita ini ingin menakut-nakutkan, tidak, tetapi memang menjadi tanggungjawab untuk kita saling mengingatkan kepada kalian juga, termasuk diri kami sendiri, untuk kita ada kawalan kendiri tersebut dan kita perlu ingat bahawa ianya masih lagi ada di negara kita. Melainkan kita rindukan saat kita tidak boleh keluar malam, kita tak boleh keluar dan seharian tu tidak boleh keluar juga. Kalau kita rindukan situasi itu, kita fikirlah sama-sama adakah kita nak kembali ke fasa itu. Kalau tak nak kan, ini nak bersalin lagi kan. Macam-macam. Kita tak boleh nak fikirkan apa yang kita nak lakukan dari segi sosial saja kan. Ada perkara-perkara penting yang kalau di musim PKP itu sangat-sangat terbatas. Itu yang menyebabkan kita sangat risau bagaimana untuk kita menjalankan kewajipan, menunaikan segala kerja-kerja yang perlu dilaksanakan di musim PKP. Itu yang kita tak nak sangat-sangat. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan juga keadaan cuaca. Mungkin semalam keadaan bertambah baik. Kalau di sekitar Kuala Lumpur, di kawasan saya lah, Shah Alam, tidaklah hujan seperti hari-hari sebelum ni. Betul. Okey, tapi hari ini di akhbar berita harian, ratusan penduduk yang terjejas akibat banjir di Selangor, Johor, Kelantan dan Kuala Lumpur. Ayo kita tinjau sedikit paparan akhbar. Muka surat 18 dan juga 19 ada gambar Selangor dilanda banjir dan juga
dikabarkan juga Johor mula surut dengan keadaan banjir ini. 3,000 penduduk orang asli di Kelantan terputus hubungan selepas ribut melanda. Ini di halaman 18, anda dapat saksikan beberapa gambar termasuklah penduduk yang terjejas. Banjir ditempatkan di pusat pemindahan Dewan Orang Ramai Dengkil semalam dan juga beberapa kawasan yang memang hancur, yang memang musnah disebabkan keadaan bencana alam ini. Yang sedih, yang menyedihkan juga di Taman Pasir Mas, Sungai Chua, Kajang. Ada satu kedai runcit di belah kiri anda tu, kalau anda dapat saksikan muka surat 19, memang semua barangan runcit yang dijual hancur, musnah. Ini yang cukup merisaukan dengan keadaan PKP, baru nak mula meniaga dan sebagainya. Baru kedai-kedai runcit ni dapat pelanggan, dapat bernafas kembali. Tapi telah pun terjadinya perkara ini kepada mereka. Okey. Dan di sini ada juga dikabarkan oleh Hafiz Shah Muhammad Nur, penolong pengarah operasi JBPM Selangor, paras air antara 0.6 hingga 1.5 meter di setengah kawasan di Sepang. Dan kami menerima panggilan kecemasan susulan banjir sehingga jam 5 pagi semalam. Ya, keadaan cuaca tidak menentu sekarang ni. Barangkali kita boleh kongsikan gambar satelit ataupun yang dipaparkan di laman portal Met Malaysia, Meteorologi Malaysia. Ini kita sekarang ada kemudahan. Ya, setidak-tidaknya pun kita ada aplikasi di telefon pintar untuk memberikan kita tahu apa keadaan cuaca. Hari ini hujan, esok hujan atau tidak. Betul. Sebelum ni mungkin kita fikir tentang nak jemur baju atau tidak saja. Ya, untuk tempoh ini barangkali boleh kita fikirkan tentang persiapan sekiranya berlaku banjir kilat. Banjir kilat ni sekejap saja berlaku, sekejap air boleh naik. Kemudian ada yang kawasan tertentu yang jadi banjir air termenung. Nak surut tu memang masa sikit. Allah, itu lagilah seksa. Okey, ini apa yang anda dapat saksikan adalah daripada Met Malaysia yang bermula dari jam 6 pagi sehingga 10. Okey, maknanya ini ramalan selepas pukul 8 tu, ramalan pergerakan awan lah. Jadi setakat ini kita tengok di tanah ataupun di kawasan Semenanjung tidak begitu nampak pergerakan awan yang tebal lah ataupun nampak macam nak hujan. Ya, dan warna hijau tu tumpukannya moderate heavy slide juga, dan maknanya setakat pagi ni tidak menunjukkan petanda untuk hujan lah. Dan pergerakannya juga agak baik dan cuba di sebelah Sabah Sarawak lah di bahagian Sabah dan Sarawak ni perlu diberikan perhatian juga. Dan kabarnya juga menurut beberapa ramalan ianya bakal musim hujan ini bakal turun lagi, akan kembali jadi lagi, mungkin berpanjangan juga, jadi kita perlu bersedia dan berhati-hati. Kita tidak boleh ada satu perasaan mengatakan bahawa tempat kita tidak mungkin kena kan. Itulah dia. Seperti yang terjadi di Kajang ni, ini yang terburuk 15 tahun pernah ditimpa. Jadi perlu berhati-hati, perlu berjaga-jaga. Dan apatah lagi yang di kawasan Selangor ni masih lagi mengalami masalah air. Dan ini perlu diberikan perhatian juga. Okey, anda boleh layari laman web www.met.gov.my untuk memahami lebih lanjut tentang situasi keadaan cuaca di negara kita ni. Tapi saya setuju dengan yang Eli cakap tadi. Maksudnya sebelum kita nak melakukan perjalanan ataupun pekerjaan, mungkin mereka yang kerja di luar kan, di outdoor, kawasan outdoor tersebut, mereka ambil tahu dulu keadaan cuaca di sana. Betul. Sebab ketika kan orang dah mula main bola balik. Jadi sebelum kita nak keluar main bola tu memang ramai gila yang tanya bagaimana keadaan cuaca di sana. Hujan ke tak kan. Sebab nak tahu nak naik motor ke, naik kereta ke, boleh main ke tak kan. Jadi ianya perlu diaplikasikan juga dalam kehidupan seharian. Betul. Jangan rugilah ada aplikasi cuaca tu kan, tidak digunakan dengan baik. Betul. Okey, dan juga teknologi yang ada sebab laman web portal Met Malaysia juga boleh dilayari menggunakan peranti anda. Okey, berbalik kita ke akhbar seterusnya. New Straits Times yang Im kongsikan tadi juga tentang more cases, clusters. With freedom comes responsibility. This must be urgently heeded by Malaysians as the nation is seeing an increase in COVID-19 cases and 3 new clusters. The most recent victim arrived dead at the hospital emergency ward. Muka 2 dan juga 3 ada perincian lebih lanjut tentang kluster baru. Cuma yang menarik perhatian saya kalau kita boleh lihat gambar dua premis awam
premis perniagaan. Satu tempat makan, satu lagi pusat membeli belah. Yang di atas juga. Di atas tu, people eating in a packed restaurant in Kuala Lumpur yesterday. Tak tahulah, kita rasa seronok ke rasa risau? Ya, sebab dapat makan ramai-ramai. Pada masa sama, kita tak tahu siapa yang datang ini. Dan walaupun bila dikatakan tidak ada gejala, barangkali ketika suhu diambil tu, suhu badannya rendah. Baru keluar dari kereta dengan airconnya. Ya, itulah dia. Okey, dan di bawah ni, shoppers at the One Utama Shopping Complex in Petaling Jaya yesterday. Experts believe that Malaysians may be experiencing caution fatigue after months of staying alert. Itulah dia, penat berjaga-jaga. Jadi ni macam nak let loose lah, nak keluar, nak bersukan, nak beriadah dan sebagainya, nak main basikal. Ya, itulah dia. Okey, kita sentiasa berwaspada, berhati-hati. Itu NST. Dan kita saling mengingatkan jugalah kan. Okay, kita nak teruskan di Harian Metro. Ini sedikit perkongsian di halaman belakang berkaitan dengan satu gesaan untuk diwujudkan segera Universiti Sukan dengan tajuknya Jangan Tunggu Lama-Lama. Ini berkaitan dengan gesaan untuk wujudkan sebuah universiti sukan bagi memastikan bidang itu mampu menjadi industri yang boleh menguntungkan negara pada masa depan. Penubuhan universiti itu banyak hikmahnya, terutama kesinambungan pembelajaran ribuan pelajar sekolah sukan yang gagal menyinat sebagai atlet tapi pada masa yang sama boleh menyumbang dalam pelbagai bidang lain. Perincian ini boleh dibaca di halaman ke-38 dengan satu pandangan dari seorang pensyarah di Universiti Teknologi Mara, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, Muhammad Sadiq Mustafa. Kewujudan universiti itu bukan hanya tertumpu untuk melahirkan atlet sahaja, malah pelbagai bidang termasuk perniagaan. Kajian teliti harus dilakukan untuk melaksanakan hasrat mengadakan universiti sukan. Idea ini baik dan perlu dibentuk dengan mengadakan kertas kerja sebelum ia dibentangkan di peringkat kementerian. Dan 3 tahun lepas, seingat saya, ianya pernah dibincangkan di peringkat kabinet, tetapi masih lagi dalam peringkat cadangan dan telah disambut baik oleh Kerajaan Negeri Terengganu pada ketika itu, yang menawarkan untuk menjadi negeri pertama mewujudkan universiti khusus untuk sukan sahaja. Dan bayangkan pada tahun 2013, tak silap saya pernah melakukan satu lawatan sambil belajar ke negara China. Mereka dah ada lebih kurang 5 atau 6 universiti khusus untuk sukan sahaja. Jadi ianya boleh menjadi model kepada negara kita ataupun mana-mana negara Asia yang lain untuk jika ingin memandang seriuslah mengenai bidang ini. Okey, itu berkaitan dengan perkongsian di Akhbar Harian. Pastinya kita harapkan sokongan anda juga untuk support kita punya akhbar tempatan NST, Harian Metro dan juga Berita Harian. Untuk anda dapatkan maklumat lanjut lagi banyak dikongsikan pada hari ini berkaitan dengan apa yang berlaku di Malaysia. Okey, seterusnya kita ada ingin dikongsikan sertai acara Restart Malaysia yang akan bermula pada 17 Ogos sehingga 16 September 2020. Jadi kepada yang berminat dengan acara ini, pendaftaran dibuka mulai sekarang dan akan ditutup pada 16 Ogos ini. Okey, jadi kalau anda nak mengetahui tentang segalanya Restart Malaysia ini, boleh dapatkan maklumat lanjut dan boleh juga melakukan pendaftaran di laman web getbib.com/events/69 ataupun 69 ya. Jadi anda cuma cepat-cepat ambil gambar je, terus layari laman web yang disertakan, and kepada runners kan. Kepada runners anda boleh dapatkan maklumat lanjut dan sertai boleh lakukan pendaftaran untuk Restart Malaysia Challenge. Okey. Unik nama dia, Restart Malaysia Challenge. Restart lah ni. Sekarang ni, dia tapi berlari cara musim virtual ni. Basikal pula kan. Lari ada satu trend hari tu. Kan lari semua akan jadi runner, semua dah start gear semua. Sekarang saya nampak semua berbasikal. Tapi Ali dah start lama dah datang pejabat berbasikal. Tidak begitu kerap lah. Sebab saya pernah ternampak sekali. Saya masih melihat sebagai menjadikan basikal sebagai alat pengangkutan. Alat pengangkutan? Dalam bukan riadah, maknanya pergi ke point A ke point B lah. Itu saya lah. Itu sukar tu. Itu sukar betul. Okey, banyak yang dikongsikan hari ini di Malaysia hari ini. Pastinya antara topik yang akan dibincangkan selepas ini, tidur di tempat kerja. Banyak sebenarnya kebaikan tidur di tempat kerja ni. Atau mungkin kita
Tak mungkin kita. Atau mungkin kita masyarakat di sini tidak begitu terdedah dengan pendedahan yang kebaikan tidur di tempat kerja ni mungkin dapat meningkatkan beberapa perkara. Kreativiti anda, kewaspadaan anda, itu yang dikatakan dalam kajian. Tapi adakah benar ianya terjadi kepada sebuah individu? Dan sejauh Tapi mana konteks tidur tempat kerja tu perlu ditekankan lah. Dia bukan Beliak tidur mata dua, majikan ni tidur tidur tempat satu. kerja. Sebab cakap kebaikan kan? Okey. Jadi istilah tidur tu kita nak faham betul-betul sebab sekarang ni ada trend dipanggil power nap. Tidur sekejap. Ataupun Melayunya meridap. 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 Nap time tu Melayunya meridap. Saya pun baru jumpa perkataan ini. Seronok bila jumpa perkataan baru. Meridap. Kita meridap di tempat kerja. Sudahkah anda meridap hari ini? Bahasa Jepun pun ada apa? Ada. Penerbit? Allah. Nanti kita akan cari. Dan bahasa Arab pun ada. Nanti kita Perbincangan selepas ni, tapi kita nak tekankan bahawa ianya penting. Kita nak tekankan bahawa ianya penting dan ada beberapa tempat yang telah pun memang memberi kebenaran dan kelonggaran untuk seketika sahaja. Meridap ni kan. Dan power nap ni bukannya tidur sejam, 2 jam, 3 jam. Tidaklah. Kerana masih lagi dalam tempoh bekerja tu. Siapa nak faham lebih lanjut lepas ni ataupun nak syorkan kepada majikan? Kailullah bahasa Arab. Ini muri. Ini muri. Ini muri Jepunnya. Jepun. Maknanya memang dah diamalkan di beberapa buah negara. Contohnya sebab tu ada istilah. Sebab tu dia ada istilah. Kalau di Malaysia ni meridap lah. Nap time. Bukan lama 20 hingga 30 minit. Tapi kita akan ketahui lebih lanjut lagi tentang perkara ini. Tidur di tempat kerja. Segalanya selepas ini di MHI. Saya rasa power nap ni perlu sebabnya kalau semalam kita tidak cukup, kita akan rasa macam energi kita drain. So bila kita ambil power nap, dia akan restore balik kita punya energi. Saya rasa saya perlukan power nap di tempat kerja sebab sekiranya para pekerja mendapat power nap, kita boleh mendapatkan tenaga balik sebab suatu kita mengantuk pun kita tak boleh produktif seperti waktu kita rasa segar. So kalau ada power nap ni kita boleh tidur kejap, lepas tu kita sambung balik buat kerja, kita akan lebih bertenaga, lepas tu ada idea yang lebih banyak. Tidur sekejap di tempat kerja sangatlah perlu untuk kita. Dalam 15 ke 20 minit pun itu pun sudah cukup. Tidur sekejap pada waktu rehat pun itu sudah memadai. Pada pandangan saya, power nap ni perlu, terutamanya kerja-kerja berat. Saya merasakan ianya perlu dilakukan oleh semua pekerja-pekerja kerana ia membantu pekerja itu untuk rehat sebentar dan juga untuk menghilangkan stres dan juga tekanan bebanan kerja. Saya rasa power nap dalam kalangan pekerja perlu sebabnya terutama sekali pada yang macam kerja overtime. Saya setuju dengan kaedah ini. Ia merupakan satu langkah yang baik untuk kita lakukan di Malaysia. Jadi majikan haruslah memberi kelonggaran kepada pekerja untuk menghasilkan kerja dengan lebih baik. Okey, perlu atau tidak power nap ataupun meridap ini di tempat kerja? Power nap yang dikatakan ini dia ada syarat-syarat tertentu yang tertakluk di bawah konsep tidur itu bukannya kalau kata-kata tidur, tidurlah sepanjang masa ataupun bila-bila masa saja di tempat kerja. Itu dah menyalah dan juga melanggar akta pula. Ada yang dikongsikan tu? Ni sebab saya pun baru belajar perkataan yang Ani kongsi tu, ridap. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, maksudnya meridap atau tertidur atau terlelap dengan mata terpejam dan tidak sedarkan diri buat seketika kerana penat. Tapi macam kalau micro sleep yang sedang mandu pun barangkali boleh menggunakan istilah meridap juga. Mungkin juga. Banyak tidur sekejap tu. Meridap di tempat kerja. Meridap di mana. So meridap tu adalah konteks kita tidur sekejap lah. Ini untuk manfaat dan juga untuk produktiviti di tempat kerja. Okey, kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Zulkifli Abu Bakar. Beliau adalah pakar perunding kanan otorinolaryngologi, surgery kepala dan leher, Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Khabar? Sihat walafiat. Prof ni adalah produk kebanggaan Universiti Melaya. Betul.
sempatlah kita berbual kan Itulah Eli. dia. 17 years ataupun 17 tahun bersama dengan UM. Itulah kita cakap tadi, loyal betul Loyal betul bersama lah. dengan UM. Okey, Prof, kita punya topik pada hari ini seperti yang dikabarkan tadilah tidur ataupun ambil power nap itu di tempat kerja. Ada yang kata perlu, rata-rata memang yang kita bertanya kepada mereka yang bekerja perlu dan perlu. Tapi untuk kita lebih memahami konteks dan faham supaya tidak disalahkan guna konsep tidur itu di tempat kerja. Mungkin Prof boleh jelaskan. Okey. Pertama terima kasih TV3 ya memanggil saya untuk sesi ataupun slot hari ini. Meridap ataupun tidur sekejap di waktu siang ataupun di tempat kerja sebenarnya telah dipraktikkan begitu lama. Benda ni sudah dilakukan oleh orang dulu. Nama lain siesta. Siesta ataupun siesta istilah yang famous di Europe terutama di Itali atau koilulat. Tradisi Arab. Orang Arab melakukan ataupun mengamalkan benda ni sudah lama juga. Dan ia lebih famous ataupun lebih popular apabila mereka melakukan qiyamul lail. Maksudnya kailulat tu ataupun tidur waktu siang tu sebentar sebelum zuhur terutamanya memberi sedikit tenaga untuk dia orang praktikkan qiyamul lail selepasnya. Jadi secara asasnya tidur sekejap ni waktu siang ataupun kita definisikan sekejap dan siang tu waktu mana? Kalau waktu kerja tu dah melanggari undang-undang kan. Betul. Tiba-tiba cari kat mana tiba-tiba tidur dekat store ke mana kan. Sebagai alasan kita perlukan meridap sekejap. Tak boleh. So waktu mana penting dan sekejap tu lama mana? Sekejap tu adakah setengah jam ataupun 1 jam ataupun 2 jam. Jadi benda tu kita akan ulas lanjutlah. Another term ataupun term-term lain yang digunakan midday nap. Midday nap ataupun power nap. Power nap tu istilah baru sebenarnya. Baru masa tahun 80-an ada satu buku dikeluarkan Power of Sleep. Daripada tu istilah power nap come out lah dia dikeluarkan. Jadi sekejap tu setelah dia orang buat study, sekejap tu maksudnya dalam 10 ke 20 minit. Maksudnya kita kena tidur dalam 10-20 minit. Waktu siang waktu mana? Waktu daripada pukul 1 sampai pukul 3. 1 sampai pukul 3. So jadi waktu kerja waktu terbaiklah. Tapi kalau waktu kerja waktu break lah. 1 sampai pukul 2 kan. So jadi kalau kita nak spesifikkan lagi tidur sewaktu kerja sewaktu break daripada pukul 1 sampai pukul 2 selama 20 minit. Berapa kali 20 minit tu? Sebab ada yang khusus button tu kan. Majikan takut dia mendengar pekerja yang ada soalan sebegini. Yalah, kita dibagi 1 jam tu kita pilih waktu terbaik. Tapi biasanya kita sebelum kita atas setengahnya kalau orang boleh tidur dengan perut kenyang, dia lunch dulu. Baru dia ambil masa 10-20 minit itulah. Whereas kalau orang biasa dia lebih tidur dengan perut ringan, dia ambil lunch kemudian lah. Bila kita bercakap tentang tempoh tentu, apa kesannya kepada diri kita selepas kita mengambil power nap itu? Sangat berkesan. Maksudnya dalam satu studi dia menunjukkan bahawa bila seseorang tu mengambil power nap, dia punya productivity, memory semua bagus. Semua jadi macam dia dapat balik. Dan good thing kalau amalkan 3 kali dalam seminggu berterusan, dia boleh mengurangkan risiko-risiko sakit kronik. Dan in fact dia boleh reduce risk kanser. Maknanya banyak manfaat dia. Selain daripada itulah performance dekat kerja lah. Jadi benda-benda ni bagus untuk diamalkan di tempat kerja. Jadi Prof, adakah ianya akan terjadi kepada setiap individu? Ada tak kajian yang mengatakan ada setengah individu yang tak
tak boleh praktiskan perkara ini? Okey, kalau ikut definisi tadi, nampaknya orang yang kerja office hour saja boleh buat. Perasan tak? So kita ada 3 jenis kerja. Kerja yang satu office hour, satu shift, satu lagi tak tentu. Jadi dia yang tu, yang dua lagi tu yang terakhir tu, jadi kena cari masa-masa tertentu lah. Weekend ke ataupun apa-apa yang dia tak kerja ke, in between tu carilah. Okey, bermakna power nap bila sebut 1 hingga 3 petang tu lebih berjus kepada yang ikut jadual office hours lah. Kan? Macam lebih baik kita masuk pukul 5 pagi contoh kan. Kan. Kenalah sekejap nap tengah hari. Ya betul. Okey. Kan? Sebab akan sampai ke petang bekerjanya. Betul. Mungkin kita tanya juga pasal apa 10-20 minit ataupun lepas pukul 3 10-20 minit. Kalau kita ikut study tu yang saya cakap tadi kan, dia punya, kalau kata kita tidur lebih pada 30 minit, dia akan jadi dipanggil sleep amnesia. Sleep amnesia dia macam mamai. Bangun lepas tu mamai kan. Jadi dia ambil masa untuk nak dapat balik dia punya itulah fokus apa semua kan. Rasa macam confused mamai macam tu kan. Lepas tu kalau tidur lepas pukul 3 petang pula susah nak tidur malam. Betul. Nanti betul. kalau lepas 3 petang, kalau kita tidur petang-petang. Saya mungkin itu sebabnya. Dia malam jadi susah nak initiate tidur. Sebab tu kita suggest waktu tu waktu terbaik untuk buat itulah power nap lah kalau kita panggil. Kita cakap tentang manfaat power nap ini dan kalau boleh dapat disyorkan di tempat kerja dengan syarat lah ya, janganlah power nap berlebih-lebih atau berulang kali. Okey. Jadi kita ada sediakan tempat simulasi untuk tempat simulasi di mana Ellie Iskandar akan bergerak ke sana untuk menunjukkan postur yang terbaik yang dibenarkan, ataupun mungkin Prof boleh beri sedikit komen dan nasihat lah. Tak apa, Prof dari situ pun tak apa. Prof dari sini pun tak apa. Okey, sementara tu kita ada penonton nak tanya soalannya. Okey. Berikan ini dari FB MSI, rakan FB kita. Mari kita saksikan soalannya. Ya. Okey, ini Allah. Assalamualaikum doktor. Saya ada persoalan berkenaan posisi tidur yang macam mana untuk kita dapatkan power nap yang lebih berkesan. Adakah dalam keadaan kepala atas meja ataupun tidur melentang? Postur yang manakah lebih sesuai? Terima kasih doktor. Ini kita nak jawab ni. Okey. Jadi saya akan ke sini. Konon-konon ni meja di pejabat saya. Besar juga meja ni. Baik, doktor. Okey. Ada 2 jenis kerusi di situ. Ada 2 jenis kerusi. Ataupun kalau doktor selesa untuk datang kemari pun tak apa. Okey, silakan doktor. Ini boleh? Boleh. Saya akan mengikut saja. So kalau di tempat di office kita adakan kursi, biasanya this is routine kursi yang kita ada dekat office lah. Jadi yang pertamanya kita pastikan dia boleh lean belakang. Okey, jadi kalau saya duduk macam ni duduk selesa tak? Okey, selesa. Ke belakang. Jangan ke depan. Pasal ke depan dia akan menyebabkan kita rasa sakit belakang bahu nanti bahu. Maknanya tak sesuai yang tidur macam ni tu tak? Tidak. Kita akan sakit dekat sini. Baik. So kalau terbaik kita akan sandar macam dalam flight. Member kalau kita duduk dalam recline seat tu kan? Ya, recline seat kan, kalau kita nak tidur dekat dalam airplane kan. Lepas tu kalau kalau kita rasa sudah selesa, kita turn a bit sini. Ada setengah orang dia letak pensel tau. Dia letak pensel untuk pastikan bila betul-betul dia lelap, pensel tu jatuh, dia terkejut. Nombor 1. Okey, tempat yang kita nak dapatkan power nap. Okey, saya masih sama kursi itu lagi bagus atau kita boleh test lah kan. Tempat yang paling bagus, pastikan tempat tu quiet kan, senyap. Lepas tu lampu mesti dim sedikit, gelap sedikit, dan kalau boleh set alarm. Maknanya kita set dalam 10 ke 20 minit. Lepas tu kita rehatlah. Dan yang paling penting tak berapa sejuk dan tak berapa tak terlalu panas. Prof, itu barangkali untuk majikan ataupun bos-bos ataupun manager yang ada biliknya sendirilah, boleh padam lampu dim dan sebagainya. Kalau yang kita duduk bekerja di cubicle tu semua menggunakan pencahayaan yang sama, adakah kita pakai cermin mata hitam ke boleh ke kalau kita? Dia cermin mata untuk menjadikan benda tu untuk gelap sementara kan. Tapi problem dia, the main thing environment. Ambience kita pastikan diam. Kalau semua orang dalam tu diam, tapi tak apa. Sebenarnya benda ni dipraktiskan di setengah-setengah company besar tau. In fact, yang study untuk power nap ni dibuat oleh NASA.
Astronot dia NASA, dia check astronot dia ada problem dengan performance semua kan, dia buat study, bila dia bagi power nap dekat dia punya staff, rupanya performance lagi better dari segi kecekapan untuk reflect semua. Lepas tu sebab tu dia panggil apa NASA nap ataupun NASA pod, dia bagi pod, satu pod tu satu tempat dia orang boleh tidur. Dan setengah-setengah company macam Google, Uber, Samsung, dia praktiskan tempat kerja mereka. Adakah pekerja-pekerja ataupun mereka yang nak praktiskan posisi ini memerlukan masa yang tertentu ataupun ini adalah posisi yang sememangnya kita sebagai pekerja akan selesa? Ya, makna ini adalah posisi terbaik untuk tapi yang paling terbaik kalau kita dapatkan atas sofa ataupun tempat yang lebih tertutup lah. Untuk kita betul-betul baring. Sebab tu ada setengah company mewujudkan tempat itu kan untuk memang tujuannya adalah mereka untuk mendapatkan power nap ni. Power nap, yes. Prof, yang ni rendah sikit, maknanya yang ni sesuai. Ini betul-betul sesuai lah. Macam dalam bas. Okey, cuba macam sekarang dalam ni. bas. Ada satu trend juga yang mereka tidur di bawah meja. Letak macam pelapik, kemudian tidur sekejap macam anak kucing macam itulah. Adakah itu pun dia masalah lantai ni keras kan. Takut keselesaan tu tak tercapai. Dia selama mana tercapai, saya rasa tak ada masalah. Sekiranya untuk mendapatkan 20 minit yang terbaik itu perlukan posisi yang terbaik. Barulah kita dapat capai tujuan nap time dan power nap tu kan. Okey, itu dia. Hari ini kita belajar kalau berada di pejabat, kalau macam dibenarkan untuk power nap, janganlah tidur begini ya doktor. Kata jangan. Sebab apa tahu? Tidur begini. Ahli waris. Itulah. Kan? Tapi kalau ahli waris dah keluar tu dah bukan power nap dah terlebih oversleep dah tu. Tidak tu oversleep. Itu dah oversleep dah. Prof, terima kasih banyak-banyak Prof. Banyak yang kita belajar sebenarnya hari ini berkaitan dengan meridap di tempat kerja. Ini adalah satu yang sememangnya kita tahu baik. Tapi hari ini kita belajar satu benda baru. Betul. Iaitu posisi yang terbaik. Kita bagi idea kepada anda semua untuk cuba di tempat kerja. Bawa-bawalah bincang dengan majikan dah. Mana tahu boleh untuk memperhebatkan lagi produktiviti kalau dapat rehat secukupnya dalam tempoh masa yang singkat ni power nap ni. Cuma ada satu trivia saya nak kongsikan. Prof daripada UM kan? Ya, daripada UM. Profesor Diraja Engku Aziz juga mengamalkan power nap. Ya, di waktu tengah hari selepas waktu senggang rehat. Lepas tu posisi tadi betul lah. Tak boleh macam kalau kita ibu mengandung. Itulah kan. Okey. Make sense hari Prof, ni. terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama. Terima kasih Prof. Okey. Nak berehat seketika? Kembali selepas ini, kita akan bersama dengan Hanif Miswan dan juga seorang tetamu iaitu penganalisis jenayah juga kerana kes berkaitan dengan pemandu mabuk ini menyebabkan seorang individu yang dahulunya pernah terjadi kemalangan atas dirinya dan semasa mengandung. Ya, itulah dia. Okey, nak tahu tentang cerita itu segalanya selepas ini di MHI. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Pastinya kalau tadi kita bawakan topik berkenaan dengan kelebihan power nap seketika di pejabat, sekarang ini kita membawakan satu lagi topik perbincangan yang sekiranya bukan isu yang baru tetapi perlu diberikan perhatian juga, telah pun dibawakan ke peringkat Parlimen. Dan sekarang ini kita ingin bicarakan berkenaan dengan pemandu mabuk dan hukumannya dan apakah langkah-langkah yang sekali lagi lah untuk kita bincangkan. Tapi sekarang ini, sebelum kita pergi kepada perbincangan yang lebih serius, sekarang ini kita ingin bawakan kepada anda satu pengalaman mangsa, salah seorang mangsa yang dilanggar oleh pemandu mabuk, dan ini satu kisah yang pernah tular juga ketika bulan Mei tempoh hari, dan apabila salah satu kejadian sebuah kenderaan melanggar 4 mangsa, 2 daripadanya parah dan 2 lagi mengalami kecederaan di Batu Pahat ketika bazar tempoh hari. Dan pastinya ini akan dibawakan perkongsian bersama dengan kita di panggilan video adalah Puan Mizarina Mizat, salah seorang mangsa yang bersama dengan kita di Batu Pahat. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Puan, yang pertamanya terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Tapi tahniah juga kerana baru melahirkan cahaya mata. Ya, Alhamdulillah. Ya, tapi nampak latar belakang seakan sama di studio lah. Puan sebenarnya di mana ni? Di rumah dulu. Ya, okey. Cantik latar belakang tersebut. Puan, mungkin kita bukan ingin mengingatkan berkenaan dengan pengalaman kejadian tidak diingini berlaku tersebut, tapi sebagai salah seorang mangsa yang berada di sana juga mungkin boleh imbas kembali detik ketika kejadian tersebut, Puan. Okey, baik. Terima kasih ya. Dan peristiwa itu berlaku 2 tahun yang lepas. Ketika itu saya dan anak lelaki saya
ke gerai bazar aktiviti lah. Jadi sebab saja kami sampai di salah satu gerai burger tu, nak buat pesanan burger. Jadi di arah kanan saya baru jalan, saya terdengar bunyi kereta horn. Lepas tu wayang. Jadi dalam hati terdetik ni, macam nak langgar saw burger. Jadi saya cuba larikan diri. Tapi malah tak berbau kan. Kena juga langgar. Dan saya terus hitam. Pada masa yang sama, anak saya yang bersama saya tu syukur sangatlah, Alhamdulillah. Sebab dia berada di kanan gerai. Jadi dia dapat elak lah. Cuma ada luka di bahagian lengan lah. Puan, pada kejadian tersebut difahamkan Puan sedang berbadan 2 juga ya? Ya, kandungan baru usia 2 bulan. Jadi bila dia langgar tu saya bangun, saya sedar yang bumper kenderaan pacuan 4 roda tu atas perut. Bila atas perut, kita tak boleh gerak, kita tak boleh bangun. Jadi ramai orang awam tolong angkat pacuan 4 roda tu dan keluarkan saya, angkat saya, bawa ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Dan bukan saya seorang lah mangsa. Ada 2 lagi yang cedera parah tu, patah kaki dan juga mengalami keguguran. Saya bersyukur sangat sebab saya walaupun mengandung kan, tapi Allah bagi peluang untuk hidup. Allah bagi anak saya lahir dalam keadaan normal kan. Syukur sangat, Alhamdulillah. Puan. Dan ketika di hospital tu saya, doktor sahkan saya patah tulang pinggul dan juga ada kesan parut lah di belah kiri kaki saya. Dan selepas 2 tahun, keadaan Puan sekarang dengan kecederaan yang dialami tersebut, adakah ianya masih dirasai atau beransur pulih? Beransur pulih, Alhamdulillah. Sebab kita pun selepas keluar dari hospital tu saya bertongkat selama 7 bulan sebab kandungan makin membesar kan. Jadi doktor kata kena betul-betul pulih, sihat, jadi kena jaga betul-betul. Kita doa banyak-banyaklah agar tulang ni pun cantum dan kita dapat bersalin normal lah. Alhamdulillah, suami pun banyak bagi semangat. Mak saya banyak mendoakan saya, minta supaya urusan semua dipermudahkan. Ni ada bayi yang lahirlah, dah tahun lebih. Baik, Alhamdulillah sihat juga semuanya. Puan, mungkin ini salah satu pengalaman yang kita tidak mahukan tetapi malah tidak berbau. Apa pandangan dan juga nasihat Puan berkenaan dengan salah seorang mangsa dengan kejadian tersebut dan selepas kejadian tersebut bagaimana ingin melupakan trauma yang dialami? Apatah lagi dengan keadaan berbadan 2 pada ketika itu? Susah, dia agak sukar. Masa peristiwa itu berlaku, saya dan suami memang agak bimbang, sangat bimbang. Macam mana keadaan saya, risaukan kandungan. Sebab doktor kata, kalau kita nak jalani pemeriksaan X-ray ni, ada 2 kemungkinan akan berlaku, sama ada bayi ni akan ada komplikasi dan juga kalau you tak ambil X-ray ni, you tak akan tahu you patah bagaimana. Jadi kita reda pada Allah agar semuanya baik-baik dan syukurlah. Nak kata pengalaman tu memang bagi saya pengalaman pahit dan memang sukar untuk saya lupakan. Entah lagi trauma lah. Lepas ni memang saya tak ke gerai atau bazar. Kita jaga-jagalah, lebih berjaga-jaga. Puan masih perlu menggunakan tongkat? Agak 7 bulan lah. 7 bulan pakai tongkat. Alhamdulillah tulang mula bercantum beransur pulih. Jadi saya lahir secara normal. Lepas itu saya menjalani fisioterapi. Jadi bagi pastikan betul-betul kita jalan pun tak tengik kan. Jadi keadaan tu memang betul sihat lah. Cuma sekarang ni kita masih ambil juga suplemen kan. Macam kita kata sebab tulang kan. Dia menyebabkan tulang. Doktor pesan kalau boleh jangan ada lagi jatuh kali kedua lah. Jadi lebih berhati-hati. Puan, terima kasih banyak yang sudi berkongsi. Bukanlah niat untuk mengenang kembali kejadian tersebut tetapi untuk perkongsian yang baik kepada penonton juga di Malaysia hari ini. Kita doakan segalanya dipermudahkan. InsyaAllah. Sampaikan ciuman kepada anak comel tadi. Itu yang keberapa tu, Puan? Itu yang ke-6. Alhamdulillah, itu juga difahamkan. Terima kasih banyak. Ramai anak. Baik. Rezeki. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Itu Puan Mezarina Mizat, salah seorang mangsa pemandu mabuk pada kejadian 2 tahun lalu di Batu Pahat. Alhamdulillah segalanya semakin dipermudahkan, beransur pulih. Dan untuk memanjangkan lagi perbincangan berkenaan dengan pemandu mabuk ini, pastinya bukan isu baru, perbincangan yang juga bukan baru kerana kita juga pernah bersama dengan saya perkenalkanlah Encik Gamal Afandi, penganalisis jenayah
Kenapa ni keadaan pagi ni kenapa ni? Saya tak mabuk. Kenapa panggil? Aduh, tapi nampak pakai cermin mata hitam. Tai pun tak betul-betul tu. Ya. Siapa yang cakap saya mabuk? Mana ada mabuk? Memang cakap Betul. Pasti ada saja gimmick daripada Kamal Effendi ni. Apa khabar sihat? Pagi-pagi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kita mungkin boleh melihat kepada perbincangan seperti tadi. Itu salah satu trauma daripada mangsa. Pastinya banyak mangsa yang mengalami sifat trauma yang sama juga. Saya pernah buat program pasal pendidikan kemalangan jalan raya ni, mangsa-mangsa jumpa kemudian yang kehilangan keluarga, dan saya sendiri pun pernah baru tahun lepas jadi mangsa orang yang di bawah pengaruh ni. Saya bawa kapcai berhenti kat traffic light, betul kereta langgar, patah kaki 7 bulan. So saya tahulah apa dia cakap tu. Kan bersimen bagai bertongkat, belajar berjalan balik semula. Dan itu penting. Itu proses penyembuhan kita kan. Tetapi dalam masa yang sama kita juga harus bercakap menyentuh tentang yang dekat dengan masyarakat yang menyebabkan kehilangan macam Garuda disambar Garuda kan. Betul. Cuma 2 mabuk je yang tak ada masalah lah. Okey. Mabuk cinta. Satu lagi. Mabuk janim. Pagi-pagi mabuk tak ada masalah. Itu 2. Tapi yang lain itu buatan suami. Ya. Jadi mabuk-mabuk pagi-pagi wet-wet ni tak ada masalah. Itu takut orang salah faham. Jadi yang bercakap dalam konteks undang-undang sekarang ni ialah mabuk akibat alkohol, dadah atau pandu melulu. Itu yang sekarang ni orang cerita itulah. Sektor 41 sampai 45 tu. Okey, Helmi, apa yang saya boleh bantu hari ni? Okey, ni bukan isu baru tetapi baru kembali dibangkitkan ketika sesi parlimen, sidang parlimen pada 15 Julai menjawab pertanyaan daripada Kementerian Pengangkutan, pastinya mengatakan bahawa akta dipinda, hukuman juga bakal diperketatkan lagi. Mungkin boleh memperincikan lagi tentang perkara ini? Dewan Rakyat 15 hari bulan Julai menjawab pertanyaan daripada Datuk Seri Syahidan ya. Jadi Menteri Pengangkutan, soalan nombor 5 ni kalau nak tengok laporan tu pada muka surat 20 sampai 26. Dia menyebut tentang apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi menambah baik perkara ini ya, atau mengurangkan masalah mabuk ni. Jadi dalam jawapannya Yang Berhormat Menteri itu cakaplah, okey, komponen dia satu, cadangan supaya penjara mandatori. Okey. Mandatori perkataan tu ada dalam tu mandatori. Yang kedua, ditambah diperpanjangkan hukuman penjara. Yang ketiga, denda yang lebih tinggi. Dan yang keempat, penggantungan lesen. Jadi ini disentuh. Jadi kita pergi satu persatu. Misalnya bahagian pertama ialah mandatori. Sedang dicadangkan supaya penjara mandatori dikenakan kepada mereka yang didapati bersalah, disabitkan kesalahan, memandu dalam keadaan mabuk, dadah atau melulu ini. Kalau dulu tak adalah, kan bayar denda, lepas. Kan? Jadi sekarang ni mandatori, bermakna anda perlu masuk tinggal di penjara. Inap desa ke, sama inap bandar ke, inap kajang ke, akan duduk di sana mandatori. Itu satu. Yang kedua, pada 15 hari bulan tu menyebut tentang pertambahan hukuman penjara. 10 pergi 15, kesalahan kedua pergi 20 tahun. Ini dekat penjara semua hidup. Kalau saya kira kos dia satu hari RM40, dikalikan dengan 20 tahun, kali dengan 365 hari, lebih kurang 262,000 lah. Untuk orang mabuk ni. Right? Tadi dah kena satu, yang ini kedua. Ketiga, denda. Daripada 20 sedang dicadangkan ini terus kepada 100. Perubahan pindaan maksimum. Terus 100 sehingga 100,000. Kemudian bagi kesalahan kedua kepada 150,000. Ini denda. Kemudian bahagian keempat itu menyebut dalam penggantungan lesen 15 atau 20 tahun. 20 tahun betul. Ini negara kita lah. Kalau negara luar, di New Zealand misalnya, dia sita kenderaan pun ada. Kereta yang bawa mabuk tu pun disita. Dan kebetulan kita cakap tentang ni, saya terbaca juga pada persepsi saya atau bacaan saya, ada disebut sekiranya seorang tu mabuk. Contohlah, Elmi bagi satu nama. Contoh. Ibrahim, bukan nama sebenar. Dia mabuk, kemudian dia berada dalam kenderaan, walaupun dia tak memandu, ia juga bakal menjadi satu kesalahan. Sebab dia ada ini di negara luar. Di sini yang disebut baru ni. Di negara luar dia sita kereta tu. Saya pun ingin menuju kepada perkara apa yang berlaku di luar negara. Negara jiran terutamanya Singapura dah menguatkuasakan berkenaan dengan hukuman penjara mengikut
kecederaan yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan. Di Malaysia baru ingin dicadangkan dan mungkin akan mendapat persetujuan. Hukuman demi hukuman, pelbagai faktor, 4 perkara tadi disebutkan dengan pelbagai kos yang telah dikira oleh Cik Kamal. Tetapi kenapa masih lagi berlaku dan tidakkah boleh dilakukan langkah pencegahan yang lebih efektif di tempat-tempat yang terlibat ini? Betul. Saya juga berkongsi pendapat yang sama lah. Bagi saya salah satu ialah isu pelesenan ya. Jika satu premis dibenarkan dengan alkohol, ia perlu juga mempunyai kawalan tertentu. Bukan kawalan pelesenan, tetapi tuan punya premis hendaklah diberi tanggungjawab, dipertanggungjawabkan. Ya, di mana kalau ada orang yang minum, dia hendak bertanggungjawab orang ini tidak boleh memandu. Betul. Tapi kuasa undang-undang tu hendaklah diberi, punca kuasa undang-undang tu mana dikendaki dengan ini gini-gini ya, maka dia boleh jadi pengawas lah, penyelia ke apa semua, diwajibkan menerusi lesennya. Itu satu ya. Yang kedua, kalau kita kata tak ada usaha-usaha sebelum ni, ada. Malangnya ramai orang tak memberi sokongan. Apa dia? PBT, okey, Custom, Pasukan Gerakan Am, Aksem. Pada setiap masa kita boleh tengok laporan mereka menahan satu lori cuba menyeludup alkohol ya. Jalan laut, darat ke apa semua ni. Malangnya premis-premis yang jual masih dirahsiakan oleh sebahagian besar daripada orang ramai. Dia tak salurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Jadi bukankah itu menyebabkan kacau ganggu sini ya, saluran sistem. Jadi anda boleh beli di kedai sebenarnya, anda boleh beli di kedai-kedai tertentu, kedai runcit yang dikeluarkan lesen atau restoran ya, ataupun pub. Tetapi yang ini ni, yang pasar gelap ni, siapa yang tahu pasar gelap ni? Kita lah tahu, kadang-kadang kita nampak tapi kita tak beritahu. Itulah saya sebut, dia secara holistik perlu pelibatan masyarakat. Cuma yang menjadi sedikit masalah ni Elmi, bila kisah mabuk ni. Perasan tak mula-mula tu dia hangat, tetapi dia jadi racism. Betul. Bermusim lah. Pasal apa tahu? Ada juga orang daripada kaum tertentu yang tidak disabitkan dalam ini, tiba-tiba dia didapati bersalah. Orang yang tadi bising-bising ni senyap pula. Jadi dia menjadi satu isu perpaduan kaum. Kerana perpaduan atau mungkin perpecahan juga. Perpecahan lah. Jadi dia pecah je itu. Jadi tidak sepatutnya menjadi isu nasional yang sama rata saja. Kita orang Malaysia. Sama ada dari keturunan Melayu, Cina, India, ke Murut, Kazan, Bajau, Iban. Kita adalah rakyat Malaysia. Jadi kalau kena tu, ia kena pada kita. Kita tak bolehlah kalau orang Cina atau orang India, tengok ni, minta maaf ni kat luar cakap minta maaf tapi tak boleh cakap, Cina ni mabuk ni gini-gini. India ni memang kurang ajar, dia bawa mana-mana. Tetapi bila orang Melayu kena, krik, sama itu yang senyap. Jadi ini tak boleh. Yang kedua, masalah penguatkuasaan ni. Alat yang kita gunakan kadang-kadang telah menjadi ketinggalan zaman lah. Ada yang baru. Macam inilah. Saya tahan Elmi, saya nak buat ujian. Ujian apa yang Elmi tahu sekarang? Elmi siapa pula? Saya Hanif. Tak, bukan nama sebenar. Okey. Kita kan tadi cakap pasal Ibrahim. Hang ni, kau mabuk ke apa ni? Kau cakap betul. Saya nampak alat ujian ni. Ini nak uji lah ni. Okey. Jadi kata saya tahan Elmi. Kemudian si Elmi dia kata dia mabuk. Dia tak mabuk. Saya suruh dia embus. Yang alat sekarang kan breathalyzer yang embuskan EBA ni. Jadi bila dia tak membus, saya nak buat apa? Jadi teknologi sekarang memungkinkan satu seperti ini. Saya akan power up. Ini alat pengesahan baru menggunakan sel lah. Dia ada technical kan. Kita perlu bagi tangan dulu. Tak apa, saya cuba dekat sini. Saya tak perlu ni, saya just tekan macam ini. Dia akan buat ujian. Katalah ni alkohol ya. So you tak perlu embus pun, tak perlu apa, semua saya aja buat dan kosong. Baiklah, sekarang kita cuba meletakkan sedikit sampel elemen alkohol. Sedikit sampel alkohol. Sedikit Sedikit je ya. Dan kemudian saya buat sebentar. Saya buat ujian ni semula kan. Nampak itu kelip-kelip kusangka api? Dengan sendiri anda akan dapat membaca kadar alkohol di sini 0.85. 0.85 bermakna atas ya. Kita punya 0.8 tahap kita. Bila 0.85 bermakna ada kandungan alkohol yang tinggi. Dia mikro lah dikira dalam tu
per 100 miligram nafas. Kalau dalam darah tu yang sekarang ni yang nak dibuat tu pindaan yang dicadang oleh menteri itu, kabinet dah luluskan kan. So dia cakap kalau dalam nafas kan daripada sekian 35 nak turun 22. Okey, kalau dalam darah daripada 80 nak pergi 50. Betul. Okey. Kemudian kalau dalam urin 107 kepada 67. Ini yang sedang cuba dibuat. Nampak ni senang kan? Betul. Baiklah saya pergi kat orang, "Cik, katalah si Helmi tadi mengaku dia mabuk." Contoh saya pun cakap, "Ya ke ni cik yang saya mabuk?" Tujuan Helmi tadi saja nak kena tangkap supaya dapat saman pihak berkuasa semula. Okey. Baik, tetapi dengan teknologi yang ada sekarang, cik macam inilah saya buat ujian juga. Okey. Dapati tidak ada sebab. Ini preliminary testing lah. Kalau alat EBA Mark II, dia adalah evidential. Evidential boleh diguna di mahkamah untuk jadikan bukti. Yang ini preliminary. Kan? Ketepatannya? Semua mesin ini antara plus minus 10. Okey. Cuma dalam konteks bajet lah. Saya teruja juga bila saya tahu. Cakap mungkin ringkas saja sebab kita dah tak sedikit. Apa. Kita nak buat pasal mabuk, kita perlu peralatan kepada pihak berkuasa. Okey. Pelesenan kita dah buat yang tadi kita cakap. Sekarang ni peralatan. Yang paling penting juga adalah daripada orang ramai. Tampil, sampaikan maklumat tentang arak seludup ke, dadah ke apa semua. Sebab yang penting. Kan? Inilah keadaan yang sedang dilakukan. InsyaAllah permintaan masyarakat itu akan dapat diisi kali ini dan kita bakal melihat ia dikuatkuasakan. Betul, dan itu juga harapan semua rakyat Malaysia terutamanya, dan mungkin isu ini dapat dikurangkan. Kamal Effendi, terima kasih banyak. Sama-sama. Kacamata itu kita simpan teruslah. Kan salah Helmi Hanif ya. InsyaAllah. Penganalisis jenayah bercerita berkenaan dengan hukuman pemandu mabuk dan juga situasi sekarang. Juga memberikan sedikit gambaran berkenaan dengan alatan yang bakal digunakan oleh pihak berkuasa. Okey, banyak lagi perkara yang akan kita bincangkan di Malaysia ini terutamanya. Tapi sekarang ni kita ingin bawakan seorang legenda yang akan menghiburkan kita di MHI. Silakan, Dato' Aznil Haji Nawawi. That's what it is. Bawang versus kunyit. Bawang versus kunyit. Apa? Makin melampau, makin meracau. Hidup tak senang kalau tak coba bawang. Puas ke hatimu. Lepas ke
Silakan Datuk. Assalamualaikum. Pagi-pagi. Pagi-pagi dah apa-apa ni. Boleh duduk. Tapi silakan. Tapi itu memang Pak Nil. Itu memang saya. Setiap puasa. Saya pun tak tahu agaknya kalau lagu yang berirama balada saya nak nyanyi nak bawa macam mana. Kenapa tak boleh brain lagi macam begitu? Tak boleh bayangkan kan. Saya kenapa tak cuba soalan yang bagus? Sebab saya bukan penyanyi. Okey. Saya cuma seorang penghibur. Ya. Saya tidaklah mempunyai vokal yang kuat untuk diuji dengan nada lagu yang Alamak, ni macam komen diri sendiri ya. Biasa macam komen peserta kan. Okey, tapi kita bukannya inginkan bawa Pak Nil. Bila kita tahu Pak Nil akan datang ke studio untuk lagu apa ni, sebenarnya banyak yang kita nak discover lagi. Banyak lagi yang kita nak cerita tentang evolusi Datuk Aznil Haji Nawawi. Alhamdulillah. Bermula dengan macam kita lah. Pembaca. Saya bermula dengan wartawan di sini. Pembaca berita. Pengacara, saya juga penerbit, saya juga adalah penyampai radio juga. Pernah juga kan sekejap? Pernah juga, dan saya juga adalah salah seorang daripada pelakon untuk drama-drama yang filem. Okey, sebelum kita melangkah berevolusi lebih jauh lagi, ada kejutan yang kita ingin saksikan. Tu dia. Silakan. Kita nak Pak Nil komen sikit. Apa sebenarnya yang berlaku? Yang pertama, kenapa rambut macam tu? Yang ini zaman Chris Cross. Dia ada trend dia ini kan? adalah anugerah juara lagu. Ini pertama kali saya diberikan tanggungjawab untuk menjadi penyampai untuk anugerah besar ni dulu. Anugerah juara lagu sampai sekarang kan masih ada wujud kan. Ini pada tahun 1993. Jadi Pak Nil bermula pada tahun 1990 ya. 1990 sebagai wartawan dan pembaca berita. Jadi maknanya ini baru masa 3 tahun dalam industri dah berada di pentas yang besar. Dan sebelum ini saya ada rancangan saya sendiri iaitu Pop Quiz. Betul. Pop Quiz itu 1992 gitu. Dan ketika itu memang itu satu fenomena lah. Dia tak boleh cakap Pop Quiz, tak boleh cakap macam tu. Dia kena Pop Quiz. Itu dia. Masih sama. Masih sama. Energinya mungkin masih sama. Sebenarnya saya boleh katakan TV3 ini adalah institusi pembelajaran saya yang menyiapsediakan saya dalam bidang penyiaran. Sebab saya belajar di Universiti Melaya bidang ekonomi. Seorang lagi graduasi Universiti Melaya. Oh iyalah. Tadi kita ada Prof 17 years, 17 tahun dalam ni. Juga graduasi daripada Universiti Melaya. Universiti Melaya juga. Background ekonomi. Bagaimana boleh berubah ke bidang pengacaraan? Sebab kalau zaman saya ada kursus penyiaran, saya masuk kot. Okey. Zaman saya tak ada. Kursus sangat fakulti-fakulti yang ditawarkan sangat terhad. Ada undang-undang, sosiologi, antropologi dan ekonomi kan. Jadi saya ambil yang ekonomi lah. Hajat Ati memang masuk undang-undang sebab idola saya Sudirman kan. Sudirman undang-undang di Universiti Melaya. Tetapi sebab 4 tahun saya rasa lama belajar. Jadi saya ambil ekonomi tak sabar nak kerja dah. Dia bila Pak Nil ada kat sini berubah terus kita punya betul lah. Tenaga pun disalurkan bersama. Okey, kita nak sentuh juga tentang lagu Apa Tau, tapi sebelum tu bagaimana untuk Pak Nil kekal relevan sehingga sekarang ini 26 tahun. Lebih lah. Kalau 30 tahun 1990. Kalau ikutkan pelibatan saya sebagai model iklan tahun 96 lagi. Tahun 86 lagi. Maknanya dah 30 tahun lebih saya terlibat. 34 tahun. Ya. Macam mana kekal relevan? Satu ialah saya tidak menyamakan saya seperti tin sardin, susu yang ada tari luput jadi bila saya bekerja saya tak pernah nampak bahawa waktu saya untuk mengundurkan diri ada. Kan kecuali kalau dari segi kesihatan dia uji ataupun saya melalui fasa yang
seharusnya dilalui oleh semua orang lah kan. Dan bagi saya nak terus bekerja, dan bekerja tu sebenarnya adalah energi saya. Saya kalau tak kerja saya tak tahu. Masa MCO, masa PKP saya di rumah tak kerja kan. Saya tahu nak buat apa. Jadi saya buat kerja wartawan saya di sana. Saya telefon frontliner, saya telefon mereka yang di Barisan Harapan dan juga mereka yang terhimpit dengan kewangan. Semua saya buat kerja wartawan saya. Saya keluarkan di Instagram. Jadi bila saya kekal relevan ialah saya sangat aktif di sosial media. Dan menjadi diri sendiri, menjadi Pak Nil. Itulah. Itu yang keluar artikel Pak Nil Tin Sadin. Pak Itulah. Nil bukan Sadin. Saya bukan Tin Sadin. Orang kata apa tajuk berita gini. Sebab itu yang saya katakan. Tidak ada tarikh luput sebenarnya. Ya. Tidak meletakkan tarikh luput dalam kehidupan dan juga kerjaya Pak Nil. Betul. Itu, kan? Pak Nil, apa ni? Apa ni? Apa cerita? Ini kan macam satu istilah yang paling kutip semua dekat dekat sosial media. Apa dia orang saya cakap kan? Apa. Jadi apa ini adalah sebuah lagu di mana Pak Nil sebenarnya adalah founder kepada Yayasan Persona. Yayasan Persona adalah yang Pak Nil tubuhkan untuk Pak Nil urus anak-anak Malaysia supaya berani bercakap, berani bersuara, berani memberi pendapat. Sebab kita tahu anak-anak kita macam mana kan? Anak-anak Malaysia dia sangat kecil rasa keyakinan diri untuk ke depan. Sopan santun tu terlebih. Kan. Jadi saya pergi ke sekolah-sekolah untuk beritahu mereka adalah okey untuk kita bercakap, adalah okey untuk kita bagi pendapat. Jadi bila masalahnya ialah sekarang ini terpaksa bersaing dengan sosial media, dan di sosial media mereka pula bahasa yang mereka gunakan itu adalah satu bahasa yang tidak menunjukkan bangsa lah. Kan dulu kita ada cogan kata itu kan, bahasa menunjukkan bangsa kan. Jadi kita bangsa apa? Kita bangsa Melayu. Kita bangsa apa? Kita adalah bangsa Malaysia. Kan? Adakah kita mempunyai keturunan yang mempunyai bahasa yang kasar, kurang ajar? Tidak kan? Kita kan percaya pada sopan santun, kita percaya kepada adab. Jadi benda ni dah hilang. Kalau Pak Nil percaya, kalau COVID kita boleh naik sebagai negara yang terbaik menangani masalah pandemik ini, dan Pak Nil percaya kita boleh menangani masalah buli siber ini dan jadi sebuah negara yang bebas buli siber. Maknanya bukan bebas membuli, tetapi bebas daripada masalah buli siber. Kita boleh jadi contoh. Kalau kita tak boleh jadi contoh sebagai nombor 1 di Olimpik, nombor 1 di sukan, biar kita jadi contoh untuk nombor 1 sebegini. Membanteras jenayah buli siber ini. Jadi itu kalau dengar kan lirik-lirik lagu yang saya tulis sendiri, banyak memperkatakan tentang buli siber, dan sehinggakan ada di antara rangkap lagu itu saya petik nama Cik Mina Sayang. Cik Mina Sayang tahu kan? Itu adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Permaisuri kita yang mempunyai Twitter yang diperlakukan oleh warga siber, dibahasakan oleh warga siber yang tidak mempunyai adab dan sebagaimana. Itu sangat menyedihkan. Pak Nil, kita sebenarnya nak sentuh juga tentang ini. Nanti nak borak lagi lebih dalam lagi tentang apa yang dihasilkan. Boleh. Pak Nil suka sate tulang? Saya taklah sate apa. Sebab kata, Pak Nil makan susuk ni, makan sate habislah keluar. Mari kita cuba. Boleh. Mari kita cuba. Boleh. Pak Nil puasa. Tak payah isnir. Okey. Tapi kejap lagi sebenarnya ada sate tulang di sini. Tak apa. Tapi Pak Nil jadi pengacara. Boleh. Okey, kita pun nak belajar juga. Kembali selepas ini kita akan ada demo masakan sate tulang. Pak Nil masih lagi bersama dengan kita sebentar lagi di MSI. Itu nasi terkepit. Merindu. Okey. Kita kembali di MSI. Dah ya? Dah. Kita Tadi sebenarnya seperti yang anda dapat saksikan. Tidak formal.
Dia Pak Nil masih lagi bersama kita, Pak Nil. Hari puasa Isnin ya. InsyaAllah. Tapi kalau orang jemput makan kena buka tau. Apa tu? Orang jemput makan kena buka puasa. Ya, itu lebih mulia sebenarnya. Sebab jauh datangnya dari Pulau Pinang ya. Ya, saya faham. Dan pada waktu yang sama juga, saya tertarik dengan nama menu ni. Kita tak tahu boleh baca ke tak dia. Saya baca nak? Azab boleh je. Okey. Dia ada ayam gegel, daging merindu, kambing sado, perut boroi, kelempung timbui, nasi impit terkepit. Kalau kita ambil yang ujung-ujung, gegel merindu jantan sado boroi. Timbul terkepit. Allah. Apa yang timbul, apa yang terkepit, kita nak perkenalkan terlebih dahulu. Kita kenalkan dulu tetamu istimewa kita. Cik Abdul Halimat. Ya, Cik Abdul Halimat. Dan juga isterinya Puan Najwa ya, Puan Najwa. Okey, kita lalang dah sebut tentang nama tu. Siapa punya idea ni, nama dia ni? Nama tu. Dia dah main pas-pas dah. Nama dia kan macam ni. Kita jual sate, ayam. Nak sate tulang ke sate isi? Orang keliru. Okey. Tulang macam mana nak makan tulang? Tak boleh makan. Kita cuba nama lain. Beda. Dan ni ayam gegel, ni ayam jantan. Yang jantan tulang. Ya, ni daging merindu. Nak makan tiga-tiga. Yang gegel yang banyak isi lah. Yang tulang, yang... Ya. Okey. Itu dia. Saya pun dah mengkeliru dah namanya. Kita mungkin perlukan lebih banyak masa lah untuk khatam satu persatu nama ni. Betul. Tapi bagaimana idea itu timbul untuk buat daging tulang? Jantan. Sate tulang ni. Silakan. Masa awal tu bila kita buat ayam, kita buang je tulang dia tau. Itu saya rasa rugi. Yalah betul. Rugi. Saya cuma nak komersialkan balik, saya try buat macam ni. Saya bulu dia rugi juga kau. Boleh buat sate juga. Jadi lepas buat tu dapat sambutan. Ya, alhamdulillah. Okey, dia ada 6 ini. 6. Antara yang menjadi pilihan ramai datang ke kedai yang mana? Tulang. Tulang, perut, kambing. Sebab nama perut tu ke? Sebab nama daging sate perut tu. Perut boroi itu adalah perut. Okey. Dan kita difahamkan Cik Alim ada satu ayat ni yang menjadi tarikan kepada pelanggan ni. Okey. Okey. Orang datang makan apa dia cakap? Kita pun tanya sate kan, nak sate ayam 20. Daging 10. Saya akan buat balik menu, saya akan tanya dia orang. Sate apa yang encik nak? Ayam ada 2 ni. Jantan betina. Dia akan pelik. Okey. Betul kan jantan betina? Betul. Betul kita beritahu lah kan. Jantan dan betina. Nak rasa, kena ambil semua. Okey, baik. Okey. 30 semua. 10. Okey. Lepas tu, jantan ni nak makan dia berbeza. Okey. Cara makan berbeza. Kenapa cara dia? Sebab ada tulang. Dia kena cuba sendiri. Macam mana ni? Oh, dia punya tagline-nya apa tadi? Saya tunggu je. Apa cara yang istimewa panggil tu? Gegel merindu jantan. Sama macam saya cakap ni. Tak, Pak Nil awal sangat. Keluarkan taktik. Alah, gegel merindu jantan. Suka potong steam kan. Ada kata kalau datang ke kedai ni, Cik Alim akan marah kata kenapa menjamu pelanggan makan tulang. Itu ya. Padahal itu tarikannya. Kita apa jamu bagi makan tulang, bagilah makan isi. Betul. Satu tulang lah tarikannya ya. Tapi yang tulang tu lagi mahal ke daripada yang isi? Ya. Sebab dia istimewa. Tengok senarai harga. Sebab dia tapi kan pelanggan memang kena tengok harga dulu. Tulang pula lagi mahal. Bagi saya lidi je lah. Tak, saya tahu kenapa soalan tu keluar daripada Pak Nil. Background ekonomi ni. Eli mungkin kita nak siapa juga yang sedang bertukar-tukar di sebelah ini. Siapa ni? Ya. Ni anak, dua anak. Oh, tu dia. Jadi di keluarga lah yang mengusahakan. Okey, alhamdulillah. Okey, kita ada nampak 6 menu ni. Pak Nil kita nak menjemput tidak boleh lah ya. Alhamdulillah masih berpuasa. Silakan. Okey, antara yang kalau kata sedap sate dekat sesuatu tempat tu, keunikan dia dari segi kuahnya. Kuah dia kalau killer, kalau sedap maknanya insya-Allah sedap sate dia kan. Kuah tu yang main peranan penting.
Apa kata kita? Pak Nil, puasa cuba juga ke? Silakan. Saya tukar halal. Saya tukar bakal lah ya. Pak Nil. Adik, mesti kejap, Dek. Mesti ni. Yang mana kita boleh cuba ni? Lain kali kalau bakal pakai baju macam ni, Dek. Pilih saja. Semua rasa. Tak boleh kuat-kuat ya. Sate yang Dia syarat je tu, Pak Nil. Syarat je tu. Pak Nil, sate yang tu dia akan ekstra RM5 sebab Pak Nil yang kipas. Terbalik, Dek. Adik satu bahagian je. Kan terbakar sebelah je. Nampak tu? Oh, dia ada ni juga ni. Jangan lupa. Lama tak buat kerja-kerja ni. Lama tak buat. Ni apa ni? Lempung. Paru. Lempung tu yang paru lah ya. Belah utara panggil kelempong. Kelempung. Oh, itulah kelempung. Kalau kat sini panggil paru-paru. Ni betul makan asap. Kedai di mana? Makan asap. Kita ada dua. Kenapa boleh Pak Nil buat asap dia lebih? Satu di Sungai Dua. Sebab saya letak je tadi. Okey, mari kita. Bismillah. Dari tadi pegang tu. Saya nak rasa yang ni. Yang tulang, yang jantan. Jantan. Itulah dia, saya pun nak juga. Ni perak berapa lama Cik Lem? Berat dia 2 jam lah. 2 jam. Melekat juga. Sedap. Kalau perak lama kita tak ada stok. Tulang Tak ada kedai. Kedai buka jam berapa? Dia dah macam kebab Jam pun dia juga. 5 ke 12 lah. Tulang dia masa dia betul ke tidak kan Dah buang standby. aje dah. Cubalah. 5-12. Niat buka puasa. Lepas tu. Awak ni. Rugi Senin Pak Nil. Cara makan memang berbeza. Saya awak balik pun kan. Tak apa. Bawa balik lah Pak Nil. Dia kena Bawa balik lah. Apa kita majukan Baru dia kita punya beli perniagaan. Kita pergi makan kat dia mana punya perniagaan apa. ni? Cik Lem, kat mana? Di mana perniagaannya? Kat New York City kata topinya. Kat mana? Di Luna satu, Kedah. Okey. Di Sungai Dua. Sungai Dua juga. Kat sini tak ada lah. Tak panggil. Tak panggil. Mana-mana. Tak ada lah. Tak buka cawangan lagi. Tak buka cawangan lagi. Oh, jauh lah nak pergi makan. Boleh buat tempahan, ambil tempahan di luar negeri lain boleh? InsyaAllah, saya akan cuba. Ya? Kalau untuk Pak Nil lah. Tadi Cik Alim bagi saya satu tips nak makan sate tulang ni. Kita kena makan dengan tangan Ya. Dia tak boleh macam sate biasa. Oh, itu cabut. Kena cabut dia. Ada pakai susuk lah ni. Sate ni pakai susuk. Maknanya ni kalau makan dating-dating dengan girlfriend yang baru pertama kali, janganlah makan order tulang tu. Jangan. Kalau Jangan. Jangan. Kalau kita Yang ni makan je. ais krim je lah, makan ais krim. Ataupun ni makan nasi empek je lah. Yang munyah-munyah lekat kat gigi ni janganlah. Yang sweet-sweet lah ya. Okey. Awak cubalah juga. Saya cuba yang ni lah, yang tak bertulang. Boleh. Yang tak payah. Sambil-sambil tak ini payah. cuba macam mana nak dapatkan kalau mereka mungkin tertarik ada tempahan online yang boleh lakukan ke memang pergi kat kedai saja. Dia bunyi saja. 012 466 9536. Ini betul nombor telefon Ya, personal. 466-9536. Okey. Kita nak tengok Elis kan dah makan sate. Okey, kita pun nak juga dengar daripada Pak Nil. Ya. Pak Nil, harapan untuk lagu apa? Lari sikit daripada topik sate. Saya nak cadangkan supaya awak keluarkan satu menu namanya apa? Sate apa? Sate apa? Isi dia apa? Daging ke? Perut Ke ke? nak campur semua dalam satu batang tulang, kambing. Kambing. Itu ke harapannya? Apa dia? Itu ke harapannya? Apa? Harapan saya lah. Ya, silakan, Pak Nil. Kenapa saya buat lagu tu dalam bentuk yang laju supaya anak-anak boleh melekat dengan lagu tu. Ya. Ya kan? Kira ikut generasi lagu generasi terkini lah. Anak-anak boleh lekat dan menghafal lirik lagu, boleh pergi ke YouTube dan semua platform muzik dah ada. Oh, Okey. digital dah ada. Dah. Dan saya Sci-Fi Records dan Sony Music sebenarnya bergabung tenaga dengan Yayasan Pesona. Yayasan Pesona ni adalah yayasan yang saya tubuhkan untuk membantu anak-anak Malaysia. Salah satu daripadanya dalam percakapan dan juga penulisan yang tajam seperti di internet. Jadi saya harap satu je. Saya harap sangat mana dia korporat-korporat besar yang selama hari ni duk gebang kata kami memang akan benteras anti bully. Tapi bila kita cari penaja, saya keluar duit sendiri ya buat ni. Bila kita cari penaja, mereka menikus. Kita harap dapat sokongan lepas ni dengan terhasilnya single apa. Pak Nil, terima kasih banyak-banyak. Selamat maju jaya. Kita doakan yang terbaik Pak Nil, insya-Allah. Di belakang nanti kita kongsi macam mana tips untuk awet muda. Betul? Ada. Betul. Itu yang paling Jangan penting. makan sate tarik. Alamak. Saya baru je satu Pak Nil. Ya. Okey, terima kasih kepada anda semua penonton-penonton Email Shine. Kita jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jemput makan.